Jadi soalan pertama yang saya nak tanya, kalau kerajaan beri 500,000 kepada anda selepas belajar ataupun sekarang, kan, adakah anda akan mencari kerja juga atau anda akan memulakan perniagaan sendiri? Mulakan perniagaan. Mulakan perniagaan. Alright. Business. Maksudnya setiap orang yang ada dalam grup, dalam meeting malam ni, semuanya ada kehendak nak jadi bos sendiri, nak berhenti jadi suruhan orang, kan? Nak memiliki sesuatu yang milik kita sepenuhnya, tetapi kita letakkan limit tu kepada modal. Sebab kita semua rasa kita tak ada 500k. Sebab itulah tertangguhnya perancangan-perancangan, sebab itulah tertangguhnya impian-impian kita. Sebab apa? Sebab tak ada modal. Ramai orang berkalau-kalau, kalau aku kerja dulu sekarang simpan modal, nanti aku nak bisnes, tapi akhirnya sampai ke pencen kerja tak bisnes-bisnes juga. Jadi hari ni yang pentingnya saya nak tahu semua orang, siapa-siapa ni yang tengok nak buat bisnes, itu yang pertama. Nombor kedua, kawan-kawan, saya nak tanya, biasanya lah orang-orang sekarang umurnya sampai 60 ke 70 sahaja. Tak ramai yang sampai 75. Saya mengandaikan anda akan sihat dan walafiat insya-Allah sampai umur 75. Jadi ada 27,375 hari daripada hari kosong ke sekarang, ke sampai umur 75. Persoalannya sekarang, berapa umur kita hari ini? Berapa umur kita? Saya andaikan ada orang yang berumur 30. Baki hidup dia daripada 27,000, 9,000 dah burn. Tinggal 16,425 hari. Kalau hari ni tengok marketing plan ni, umur dah 50, baki tinggal 9,125 hari. Jadi andaikan kita tahu baki hari kita, dan apa pilihan kita? Adakah anda nak kerja 40 tahun sampai umur 60, baki tinggal 5,000, kemudian berpencen, ataupun kalau ada pilihan kita nak dapat pencen juga dan kita hanya kerja 5 tahun saja? Nak 40 ke nak 5? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Saya kenal suara-suara yang jawab kuat tu. 5. Okey, 5 tahun. Alhamdulillah sama macam saya. Saya pun fikir kalau saya boleh pendekkan masa bekerja saya pun nak pencen awal, kerana saya nak menikmati hidup ini bukannya untuk mengejar survival, sekadar cukup, sekadar ada, sekadar lepas nak hidup. Jadi saya sanggup pendekkan masa tu jadi 5 tahun. Jadi saya nak ajak kawan-kawan tengok realiti pendapatan kita. Pendapatan ni macam-macam jenis. Semua orang bekerja sebab apa? Sebab nak cari pendapatan. Tak ada orang kerja sebagai hobi. Jadi kerja untuk cari pendapatan. Pendapatan yang pertama rupa dia macam ni. Itu umur 20. Umur 20 itu ada RM, kemudian ada umur dia, berapa lama dia kerja. Tiap-tiap tahun kita terus cari pendapatan jenis ini dan dia naik secara linear. Dia naik sampai umur 60. Sampai umur 60 kosong income. Yang ini nombor satu ni nama dia makan gaji. Kalau kita makan gaji, inilah realitinya. Kerjalah daripada muda, gaji akan naik, hidup okey, boleh beli rumah, boleh beli kereta, tapi menuju ke kosong. 60 kosong, kalau pencen tinggal separuh. Tapi bila umur 60, pencen tinggal separuh, loan tak tinggal separuh, anak tak tinggal separuh, bini pun tak tinggal separuh, perbelanjaan kekal bertambah tak tinggal separuh. Nombor 2 pula pendapatan dia rupa macam ni. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, anda pun tak larat dah. Sampai umur 50 lebih, income pergi kosong. Yang ini siapa tahu? Banyak Berniaga sendiri. Berniaga sendiri. Ini kalau kita buat keputusan nak berbisnes sendiri, buatlah apa-apa pun. Bila kita berniaga satu-satu benda, katalah anda berniaga kedai makanan yang sangat sedap, pastinya ada juga naik turun dia. Tengah bulan sale kurang, lauk sedap pun orang tak ada duit nak makan besar. Hujung bulan naik, raya orang balik kampung naik, lepas tu lepas raya turun balik. Sampai satu masa anda pun tak larat dah nak buat kedai. Dan income terus kosong. Hakikatnya di sini, when work stop, income stop. Sehebat mana pun kerja yang ada, sehebat mana pun berniaga yang ada, cuba tengok. Kalau hilanglah kerja tu, hilanglah perbuatan tu, hilang tak pendapatan tu. Jadi nombor 3 pula macam ni. Dia pada tinggi, dia paling tinggi sekali starting dia. Tinggi tapi dia turun. Ni lagi awal, umur 40 dah kosong. Minta maaf bersin pula. Jadi tinggal kosong. Yang ini nombor 3 orang panggil apa? Talent, bakat.
Saya pun ada perasan juga bakat-bakat terpendam dalam grup kita ni kan. Ada yang boleh jadi imam muda, ada yang boleh jadi pelawak, ada yang boleh jadi artis, ada yang boleh jadi pakar motivasi kan. Masing-masing ada talent tapi tidak selama-lamanya akan laku. Saya bagi contoh. Mungkin beberapa tahun lepas kita tengok kalau kita cakap pasal lawak kita semua tengok Jozan. Kan? Tapi hari ni kita dah tukar dah. Kita tengok Syahmi Sazli pula sekarang. Kan? Tapi lagi 5 tahun pun kita tukar. Takkanlah kita nak tengok satu benda tu sampai 40 tahun. Jadi pendapatan-pendapatan ni pun akan turun. Kalau orang pandai main bola, tak, kalau umur 20 wakil negara, umur 40 tinggal wakil kampung je. Pendapatan pun kurang. Jadi ada satu lagi pendapatan yang nombor 4, dia macam ni rupa dia. Dia start bawah tapi dia menuju ke atas. Melewati umur 40, 50 dan 60. Jadi saya nak ajak kawan-kawan malam ni cuba tengok permulaannya dan pengakhirannya. 4 warna ni, biru, kuning, hijau dan merah. Nak warna apa? Merah. Merah. Bagus. Semangat dan tanpa ragu menjawab. Kerana apa? Bila kita tunjukkan graf, kita semua tengok di penghujungnya. Tetapi ramai orang terlupa tengok di awalnya. Tak ramai orang sanggup permulaan yang punyalah rendah berbanding yang lain-lain. Kalau kita dapat bertahan di permulaan, insya-Allah kita akan dapat juga penghujungnya yang naik tinggi melangit macam tu. Okey, jadi untuk dapat pendapatan warna merah, itulah tajuk utama kita malam ni. Anda kena faham prosumer. Producer campur consumer. Saya bagi contoh, katakanlah anda selama ini menggunakan ubat gigi jenama CD apa-apa lagi, selama 15 tahun dah guna. Setia mengguna. Bila sebelum ubat gigi tu, sebelum habis, apa dah kita buat? Pergi beli siap-siap. Kan? Ada tak company C WhatsApp kita? Jangan lupa beli ubat gigi. Tak ada. Tak Ada. pernah. Tak ada. Ya. Pernah ke company tu bagi duit kat kita? Tak pernah. Makan duit ada lagi. Tapi kenapa begitu setia kawan-kawan? Kenapa begitu setia pada sesuatu yang tak menguntungkan? Kita dapat kosong. Anda pakai Colgate, anda tak dapat apa-apa, dapat gosok gigi. Untung tak dapat langsung. Beli Colgate bukan di kedai Colgate, beli di Watson, beli di Tesco, beli di Maiden. Hilang 60% tengah jalan, Colgate dapat 40%. 60% tu dapat kat orang-orang yang menyediakan produk tu untuk anda. Jadi kalau kita buat prosumer, 50-50. Sebaik saja anda jadi ahli MW, anda beli barang daripada diri sendiri yang berpartner dengan manufacturer. Manufacturer MW beli barang di kedai yang ada signboard besar-besar tulis MW, order barang online daripada website mw.my. 50-50. Nak senang faham lagi lah. Kalau satu bulan kita belanja lebih kurang RM200. Kalau kita belanja, hari ni special dekat mall kita. Kaunter A dia cakap ini macam biasa. Bawa barang, taruh atas kaunter, kita scan, you bayar, you bawa balik punya barang, kita bagi receipt, thank you, come again. Kaunter yang kedua, kaunter B cakap kat sini special. You bawa barang apa you beli, kita scan, kita tengok, kita kira dan kita ada bagi cashback dekat you. Agak-agak anda semua kaunter A yang penuh atau kaunter B yang penuh? Counter B. Kaunter B. Tapi sadly sedihnya kawan-kawan, kaunter B ni tidak berada di tempat lain. Kaunter B berada dalam bisnes kita. Jadi di saat kita semua menjawab, kita semua beria nak buat bisnes, kenapa masih ada yang antara kita yang belum memilih kaunter B sepenuhnya? Yang itu kita kena fikir. Kita nak tempat yang dapat lebih. Prosumer ni maksudnya apa? Kita tidak membeli dengan murah, tetapi kita membeli dengan bijak dan kita mengajak orang lain buat benda yang sama. Jadi apa? Siapa sendawa tadi? Bunyi apa tu? Jadi apa yang kita 101. Bisnes ni mudah, jangan kita susah-susahkan. Kita hanya perlu tukar kedai. Yang pertama, ni barang-barang yang memang kita pakai hari-hari. Ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, shampoo rambut, deodoran, sabun basuh pinggan. Barang ni pakai sentiasa pakai. Bila habis tak payah ingatkan, pergi beli sendiri. Yang itulah yang kita kena buat sebagai ahli MW, kita tukar kedai. Jadi macam mana tukar kedai ni boleh jadi duit? Kan? Ni saya tunjuk contoh. Ubat gigi, berus gigi, shampoo. Ini contoh shampoo ni kan. Shampoo yang terbaik saya pernah pakai semenjak lahir sampai sekarang. Tak pernah ada shampoo yang macam ni pakai rambut jadi lembut, tak jadi kering, tak jadi kasar. Sabun mandi, deodoran, vitamin dan kosmetik. Apa yang saya selalu cakap, Zaid, nak buat MW senang je. Kau pakai sikit-sikit, jual sikit-sikit, tapi kongsi banyak-banyak.
Kan saya gunakan produk-produk dalam gambar ni, produk-produk harian ni, saya pakai. Lepas tu saya kongsi dengan kawan. Saya bagi tahu kawan saya, yang ini deodorant yang betul-betul selesaikan masalah aku. Yang ini vitamin yang betul-betul buat aku rasa kulit aku fresh, buat aku rasa susah nak demam, nak sesama. Yang ini sabun mandi yang paling puas buihnya pernah aku pakai. Sabun ni betul-betul bagi kulit kita lembut, tak kering. Saya berkongsi dan saya jual sikit-sikit. Bukannya saya jual 4,000 ketul sabun sebulan, tidak. Jadi pendapatan tu datang yang pertama. Sini, untung runcit. Setiap barang sebagai ahli kita dapat diskaun 25% ke 30%. Contohnya kalau barang tu harga 100, kita beli RM70. Kalau kita beli untuk kegunaan sendiri, kita jimat RM30. Kalau kita beli untuk orang yang order bukan ahli, kita untung RM30. Yang itu untung yang pertama. Kali pertama saya tengok marketing plan, tak ada masalah saya nak fikir. Sama je macam bisnes lain. Beli barang murah, jual mahal. Simple. Tiba-tiba apa yang saya cakap, belum habis, ada pendapatan yang kedua. Kat sini saya terkejut. Pendapatan kedua. Ini terkejut sebab bisnes apa pun yang anda buat sekarang ataupun yang saya buat waktu tu, tak ada pendapatan kedua. Satu je pendapatan dia. Untung, rugi, kan? Ataupun ngam-ngam sui. Jadi setiap barang, sebagai ahli MW, setiap barang yang kita beli yang berada dalam kedai kita ada point. Sebab itulah kawan kita berkongsi peluang dengan kita. Kalau kita nak kira dapat untung runcit saja, buat apa kita cerita peluang? Baik kita menjual je kat kawan kita, menjual je kat adik-beradik kita, menjual je kat sepupu-sepapak kita. Tapi sebab ada pendapatan kedua iaitu bonus bulanan. Setiap poin ini akan dikira daripada awal bulan sampai hujung bulan setiap bulan dan menentukan kita berada di persen bonus yang mana. 1 point value bersamaan dengan RM4. So contohnya untuk capai 3%, PV 250, belian kumpulan lebih kurang RM1,000. Dan kita dapat 3% daripada RM1,000 tadi. So dapatlah RM RM30. Dah ada cashback. Dan perkara ini akan berlarutan sehingga benda-benda yang pelik-pelik. Contohnya dapat 12,500. Belian kumpulan lebih kurang RM50,000. Dapat 21% pada RM50,000. Saya mula-mula tak faham. Tapi akhirnya dengan apa yang saya buat, Alhamdulillah saya mula rasa cashback yang tidak masuk akal. Mula-mula saya beli barang RM200, saya dapat RM30. Saya pun macam okay, not bad. Beli 200 dapat 30. Tapi semakin saya bina dan semakin saya buat, akhirnya saya mula rasakan cashback yang tak masuk akal. Contohnya beli barang RM200, cashback RM9,000. Ini yang MB boleh bagi kawan-kawan. Dahsyatnya. Beli barang RM200, cashback RM9,000. Beli barang RM200, cashback RM10,000, RM8,000, RM7,000. Jadi ini benda yang kita dapat. Saya bagi contoh macam mana nak dapat benda-benda ni. Anda jual ataupun guna sendiri dan guna sendiri bukan atau dan guna sendiri 100 PV setiap bulan, RM400. Pakai sendiri dan juga jual sikit-sikit. Kemudian apa yang kita buat dengan serius, kita kongsi peluang. Saya bagi contoh, kalau anda bersetuju dengan saya, start pada hari ini hingga ke tahun depan kita buat salah satu daripada 3 situasi ni. Yang pertama 50 orang, 2 100 orang, 3 200 orang. Apa orang-orang ni buat? Dia buat benda yang sama dengan kita, 100 PV setiap bulan. Benda ni akan jadi secara natural sebab apa? Macam anda jawab dekat saya tadi, bila ubat gigi tu habis, tak payah siapa suruh pergi beli sendiri. Macam tu jugalah kalau orang dah tukar kedai daripada kedai luar dan memilih kedai MW, memilih produk MW, bila barang tu habis tak perlu suruh apa-apa, dia akan pergi beli sendiri. Dan selagi dia membeli kawan-kawan, selagi itulah kita yang mengajak dan memperkenalkan produk ni akan dapat PV dia. Jadi tengok contoh sini. Kalau ada 50 orang buat benda yang sama, tiap-tiap bulan dapat 5,000 PV, bonus kita 15%. 15% daripada apa? Daripada jualan, daripada belian 20,000. Kalau ada 100 orang, 18% daripada 40,000. Kalau ada 200 orang, 21% daripada 80,000. Jadi 1 tahun daripada sekarang kawan-kawan, income ini yang menanti kita setiap bulan. Income ini saya cakap pencen. Sebab apa? Buat 1 kali. Kalau hari ni saya bersungguh-sungguh cerita pasal shampoo dekat kawan saya, dia beli, dia suka, perlu ke setiap kali saya cerita pasal shampoo tu dekat dia ataupun dia akan suka, dia beli sendiri? Hello? Jawab seorang. Dia beli sendiri. Dia beli Kau sendiri. dah beli sendiri. Dia beli sendirilah. Hebat kawan-kawanku yang bijaksana. Jadi yang ini pendapatan kedua. Saya dah excited, tapi apa yang saya kata, sabar dulu Zaid, ada lagi pendapatan yang ketiga. Bila kita, saya pun cakap, ada lagi. Ini pun dah banyak. Boleh dapat 16,000 sebulan. Ini pun dah banyak. Apa yang saya bagi tahu, matlamat buat MW nak capai 21% secepat mungkin. Kerana apa? Ini bonus yang paling banyak.
dan ini akan bawa kita layak ke pendapatan yang ketiga, bonus hujung tahun. Yang ini kalau nak cerita panjang sikit, saya bagi contoh kawan-kawan. 21% buat, benda ni akan maintain selama 12 bulan, hujung tahun akan dapat bonus hujung tahun seketul 44,000. Cuba kita fikir dalam-dalam, pernah tak kita ataupun berpeluang tak kita dengan apa yang kita buat hari ni untuk dapat 44,000 bonus hujung tahun seketul? Ataupun mustahil kita dapat? Kalau kita mustahil dapat, inilah jawapan untuk kita, inilah peluang untuk kita untuk rasa benda-benda yang Amway offer. Seterusnya apa kita layak? Kita layak ke Amway Leadership Seminar. Amway Leadership Seminar, suami dan isteri pergi bercuti di negara bukan jiran. Kalau pergi Krabi, pergi Indonesia tu biasa. Tapi ini pergi tahun ni, siapa yang dapat layak pergi ALS akan pergi ke Alaska. Jangan kata anda tak tahu Alaska di mana, saya pun tak tahu Alaska di mana. Jadi tempat-tempat yang bukan negara jiran. InsyaAllah kita akan dapat pergi kalau kita betul-betul berusaha untuk dapatkan 21% sama 12 bulan. Jadi kawan-kawan, Amway bukan sistem piramid. Ramai orang dekat luar ada persepsi yang tak betul bahawa sistem piramid sama dengan MLM. Kalau tanya MLM ni, Amway ni MLM ke? Ya. Amway memang multi-level marketing. Tapi adakah Amway sistem piramid? Tidak. 3 faktor, 3 syarat untuk jadi sistem piramid. Yang pertama adalah tak boleh potong upline. Nombor 2, ada belian wajib. Nombor 3, ada commission recruitment. Jadi ahli Amway, saya jawab satu-satu. Jadi ahli Amway, anda ajak 100 orang jadi ahli, tak ada produk keluar, anda tak ada pendapatan. Bila orang masuk ahli, kita tak dapat duit. Bila kita dapat duit dalam Amway? Bila kita tolong orang lain dapat duit. Lagi banyak kita tolong orang lain dapat duit, lagi banyak kita dapat duit. Simple. Nombor 2, tak ada belian wajib. Amway bulan ni kau nak beli 20,000, belilah. Nak beli 200 ringgit, belilah. Tak nak beli langsung pun belilah. Tak kisah. Tak ada sebarang paksaan untuk beli produk. Nombor 1, boleh potong apa yang saya bagi contoh. Katakan anda yang tengok malam ni, anda berada di A, anda setuju dengan saya dan kita buat 200 orang guna 100 PV dalam masa 1 tahun. Pendapatan tahun depan lebih kurang 120,000 setahun. Banyak. Dalam 200 orang tadi ada seorang B, dia minat buat bisnes, anda bantu dia dapat 21%. Kemudian dia lebih faham dan lebih rajin daripada anda, dia tolong 3 orang buat 21%. Bila dia tolong 3 orang 21%, income dia Emerald Direct setahun 250,000 kurang-kurang. So saya tanya, A dengan B siapa yang masuk Amway dulu? A dengan B siapa yang dapat duit banyak? Jadi boleh ke tidak potong upline? Boleh. Dekat tempat kerja hampa boleh tak potong gaji bos? Tak boleh. Benci Bos potong sistem, kepala. semua orang benci sistem piramid tapi hari-hari hadap sistem piramid dengan taat sampai pencen. Itulah yang berlaku. Jadi marilah kita meninggalkan sistem piramid tu dan kita buat bisnes ni betul-betul. Okey, saya nak kongsi sikit. Ni masa berjalan dengan pantas. Ini saya nak kongsi dengan anda pendapatan semasa sihat. Ramai orang cakap pendapatan gaji berapa? Saya nak tulis pendapatan semasa sihat, berniaga atau kerja. Kalau starting anda 1,500 dengan prestasi yang cemerlang, naik gaji 10% setiap bulan. Anda perlukan masa selama 20 tahun untuk dapat RM10,091. Tapi kebanyakan orang keliling kita, tengoklah mak ayah ke adik-beradik ke kan, dah 20 tahun kerja pun tak dapat juga RM10,000. Seterusnya kalau starting RM3,000, tinggi sikit starting dia. Anda perlu 13 tahun untuk dapat RM10,000. Kerjalah government, niagalah sendiri, kerjalah swasta. Ini pendapatan semasa sihat. Kalau tahun ke-21 sakit, dapat ke gaji RM10,000? Tak ada. Relax. Dapat. Kalau anda tak sihat, mungkin dapat 6 bulan MC bergaji. Lepas tu tak dapat apa-apa. Kalau anda mati, memang wassalam terus, tak dapat apa-apa. Haraplah hibah dan insurans yang kita buat seketul dapat kat keluarga kita. Jadi inilah pendapatan semasa sihat. Tapi kawan-kawan, peluang Amway kita, saya ajak kawan-kawan tengok pendapatan selepas mati. Ini Miss Campoyok, Diamond Direct. Apa maksud Diamond Direct? Sebelum dia mati, dia dah tolong 6 orang. Dia dah tolong 6 orang buat 21%. Saya tanya contohlah. Saya tanya dekat Ken. Ada Ken dalam ni ya? Ken? Tak ada. Dad ada, Dad? Ada.
Okay Dad, kalau hang dah buat MWay, pendapatan hang 15,000, na'udzubillah, apa-apa jadi kat aku. Adakah hang akan berhenti buat MWay ataupun hang akan teruskan? Tak, saya akan teruskan. Selagi Dad teruskan, selagi itulah ada bekalan untuk anak bini saya. Simpelnya macam tu. So, Miss Campoyok meninggal dunia Mei 1993. Tapi kawan-kawan, kita tengok selepas dia mati, tak boleh jumpa orang, tak boleh buat bisnes, tak boleh buat demo. 1993 sampai 2012. Naik ke turun income dia? Naik. Naik dengan dahsyatnya. Macam mana boleh naik? Sebab dia dah tolong orang buat duit. Walaupun dia dah mati, pertolongan dia masih dikira. Ini bukan pendapatan semasa hidup. 19 tahun selepas mati, pendapatan terkumpul dia 10 juta. Kita yang tengah hidup kerja 38 tahun, jangankan 10, satu pun belum tentu. Jadi inilah peluang yang kawan-kawan tolonglah jangan kita sia-siakan. Jadi ni saya nak kongsi apa yang saya dah dapat dengan MWay yang buat saya excited, buat saya semangat hari-hari nak buat. Tahun pertama September 2018 hingga Ogos 2019, saya hanya buat 2 perkara untuk bisnes saya. Nombor 1, saya share produk. Saya share produk di media sosial, saya share produk di secara fizikal, saya share produk melalui program, apa saja cara yang saya boleh buat. Nombor 2, saya share peluang. Saya share peluang macam saya tunjuk dekat tuan-tuan sekarang. Saya tunjuk apa yang kita boleh dapat dalam MWay, saya tunjukkan kenapa kita kena buat MWay dan saya tunjukkan dengan penuh semangat, penuh kesungguhan. Tahun pertama saya dapat 7,110. Banyak ke sikit? Sepanjang tahun buat bisnes dapat 7,000. Sikit. Banyak. Sikit. Siapa cakap banyak, banyaklah. Saya cakap sikit, dapat 600 lebih. 600 lebih. Saya pun fikir. Saya kata macam, buat benda lain boleh dapat lebih pada ni. Nasib baiklah upline saya, hubungan sangat baik dengan saya. Dia cakap, Zaid, terus je buat. Terus je buat, baru 1 tahun. Saya dengar cakap dia, saya taat cakap upline saya. Saya teruskan tahun kedua, September 2019 sampai Ogos 2020. Apa saya buat? Perkara yang sama, 2 benda. Nombor 1, saya share produk. Nombor 2, saya share peluang. Macam saya buat sekarang, saya tak berhenti. Saya terus kekal istiqomah buat benda yang sama. Pendapatan tahun kedua saya RM71,042.89. Banyak ke sikit? Banyak gila. Banyak gila. Banyak. Alhamdulillah, tolong doakan dia berganda 10 kali ganda lagi tahun ni. Okey. Amin. Yang penting yang saya nak kawan-kawan tengok ataupun fikirkan, apa yang kita boleh buat dalam dunia ni, 1 tahun pendapatan boleh naik 10 kali ganda selain daripada apa yang saya tunjuk hari ni. Saya sendiri lepas saya dapat yang ni, saya penuh dengan kepercayaan. Saya cakap dengan rumah saya, kalau tahun ni dapat 10 kali ganda, selesai kita. Kalau dapat 5 kali ganda pun banyak. Kalau dapat 2 kali ganda pun Alhamdulillah masih banyak. Sebab apa? Sebab apa yang saya ada sebelum ni tak boleh bagi benda ni kawan-kawan. Dan sekarang saya dapat, Alhamdulillah, rezeki saya, dan saya sentiasa doakan orang lain pun dapat lihat peluang ni sama macam saya lihat. Nak faham konsep dia cukup mudah. Sekarang ni ada rumah ni tempat family kita duduk, anak bini kita duduk. Ini kolam ni apa? Kolam ni pendapatan kita. Hari-hari kita keluar, kita bawa 1 kampit air, pergi ambil air kat kolam, bawa balik rumah. Lagi 5 tahun, naik pangkat, tanggungjawab bertambah, bawa 2 kampit. 2 kampit air untuk bawa air, bawa balik duit ke rumah. Makin banyak kampit. Tapi orang bawa kampit ni seorang je. Si isteri pun tak boleh gantikan kerja bawa kampit ni yang suami buat. Ataupun suami isteri buat benda yang sama. Saya tanya sekarang, bawa 1 kampit dengan 2 kampit mana berat? 2 kampit. 2 kampit berat. 2 kampit berat, namun ramai yang tidak berputus asa. Tapi saya tanya, boleh tak orang yang bawa kampit ni buat keputusan untuk cuti 1 tahun? Air boleh sampai tak kat rumah? Tak boleh. Tak sampai. Air tak boleh sampai. Boleh tak yang bawa kampit ni mati? Air sampai tak kat rumah? Tak sampai juga. Tak sampai. Jadi kawan-kawan, janganlah kita buang masa lagi. Kita buatlah MWay. Sebab apa? Sebab sekarang rumah anda semua ada air tak? Ada. Ada air. Ada tak tukang paip standby 24 jam kat rumah? Tak ada. Tak ada. Macam itulah bila kita buat MWay, kita buat kerja yang sama berulang-ulang kali. Kita share produk, share peluang, pasang pipe. Share produk, share peluang, pasang pipe. Share produk, share peluang, pasang pipe. Akhirnya pipe akan sampai ke rumah. Bila pipe sampai ke rumah, boleh tak si tukang pipe cuti 1 tahun? Boleh. Boleh tak si tukang pipe mati dan air terus ada dekat rumah? Boleh. Macam itulah MWay. Jadi janganlah kita memperkecil dan buat MWay dengan tak serius kawan-kawan. Sebab inilah kita punya batang pipe untuk family kita.
Kita bawa kampik, kita berbangga dengan kampik air kita yang besar, tapi satu hari nanti nak cuti 1 tahun pun tak boleh, nak mati lagilah pening kepala. Yang ditinggalkan hutang. Tapi kalau kita buat Amway, insya-Allah kita buat bersungguh-sungguh 3 hingga 5 tahun sahaja. Paip dah siap, kita boleh cuti 1 tahun, kita boleh pencen kan. Mati memang di tangan Tuhan lah, kalau boleh janganlah mati 3-5 tahun lagi kan. Okey, dan semua orang boleh menikmati paip kita ni. Semua seluruh keluarga boleh nikmati. Jadi kenapa kita kena buat Amway? Yang pertama sekali sebab ini perniagaan modalnya sangat kecil, RM60 saja. Kalau kita nak berniaga sekecil-kecil, berniaga nasi lemak pun, nak beli meja dah lebih RM60. Belum beli kemah, belum beli nasi lagi. Jadi modal yang kecil. Nombor 2, tak ada risiko. Ada jaminan pulangan wang. Maksudnya apa? Setiap barang kita kalau orang pakai, orang tak berpuas hati. Bukan ada pecah ke ada rosak. Tak berpuas hati dah boleh pulang. Kalau beli lipstick color tak sesuai, suami tak suka, bawa pergi kedai tukar yang baru, tukar color lain. Rugi semua kita pas dekat company, untung semua kita ambil simpan sendiri. Yang ini bisnes ni boleh bagi. Seterusnya ada lebih daripada 700 produk harian. Bila kita tengok satu customer, matlamat kita adalah untuk tukarkan kedai mereka, bukan nak tukarkan sabun mandi sahaja. Jadi senang, tak payah fikir pasal kepelbagaian produk. Ada 700 produk. Kita sendiri pun tak tahu semua lagi pun dah boleh jadi DD, dah boleh jadi diamond dah. Dan nombor 4, ada support system. Yang ini paling seronok. Saya sebelum ni banyak pengalaman saya cuba pelbagai jenis perniagaan. Tapi perniagaan-perniagaan lain tak ada support system macam Amway. Yang pertama, setiap Sabtu 9 suku malam kita ada kelas. Wajibkan diri anda datang kelas. Dekat kelas ni lah kita belajar macam mana nak cakap pasal bisnes. Kat kelas lah kita belajar pasal produk. Kat kelas lah kita belajar nak memperbaik diri kita sendiri. Kalau kita tambah kebolehan, tambah ilmu diri sendiri, insya-Allah pencapaian juga akan bertambah. Nombor 2, support system. Kita ada upline yang hidupnya untuk membantu kita. Sebab apa? Sebab dalam Amway nak buat duit, kena tolong orang lain buat duit. Jadi dalam bisnes ni, kalau nak cakap pasal bisnes tak pandai, cakap dengan upline. Nak belajar, tolong tunjukkan. Nak tunjuk demo tak pandai, cakap dengan upline. Nak belajar, tolong tunjukkan. Dan dia orang akan bantu dengan sepenuh hati dia orang, insya-Allah. Nombor 5, tak perlu keperluan akademik. Tak ada kelayakan, tak ada masalah. Dalam Amway yang penting ni berapa banyak anda nak, anda yang set sendiri. Tak ada siapa akan tanya kau degree ke, kau SPM ke, kau diploma ke, kau tak sekolah ke, tak ada. Dalam Amway ni yang limitkan pendapatan atau kejayaan anda adalah diri sendiri, sikap sendiri dan ilmu sendiri. Jadi semua benda ni tak ada penghalang lagi. Amway tak set kota berapa orang boleh jadi DD tahun ni. Amway tak set kota berapa orang boleh jadi 21 tahun ni. Anda yang pilih sendiri. Jadi saya nak share satu quote yang saya baca. A good book is one that all can read. Buku yang bagus semua orang boleh baca. Contoh kalau malam ni saya ada satu buku bagus bahasa Jerman. Kalau saya tahu malam ni ada manfaat tak kepada anda semua? Tak ada. Tak ada sebab anda tak faham, saya pun tak faham. A good opportunity is one that all can do. Kalau malam ni saya cerita pasal peluang bisnes, confirm untung tapi modal 1 juta tak guna. Anda tak ada 1 juta, saya pun tak ada 1 juta. Tapi malam ni saya cakap pasal peluang RM60 yang boleh ubah kehidupan kita. Saya dah tunjuk peluang RM60 ni dah bagi saya tahun pertama 7,000, tahun kedua 70,000 daripada modal RM60 saja. Dan saya percaya kalau saya nampak setiap pertemuan pasti ada hikmah dia. Mungkin kita berjumpa malam ni untuk kita berkongsi peluang yang hebat ni. Jadi macam mana nak mula? Pertama sekali daftar ahli RM60. Lepas daftar ahli, tukar kedai. Nak counter B, tukar. Jangan pakai lagi barang-barang kedai yang tak bagi kita apa-apa. Kita kena tahu produk kita, rasa produk kita, baru kita boleh berkongsi dengan penuh keyakinan. Nombor 3, belajar dan meeting. Mesti belajar. Belajar tak perlu tunggu meeting. Waktu meeting belajar. Waktu lain boleh buka website belajar, boleh buka channel Telegram belajar, boleh buka YouTube, Facebook untuk belajar. Yang penting kemahuan ada. Dan nombor 4, jangan buang masa lagi. Kalau kita lambat, orang lain yang kongsikan peluang ni. Dan kita jangan buang masa, biar semua orang keliling kita yang kongsi peluang ni. Jadi saya harap penyerangan simple saya ni dan laju ni memberikan sedikit kesan dan sentuhan pada hati anda semua yang tengok malam ni, dan saya doakan anda semua diberi kekuatan dan kesabaran untuk membina perniagaan ni sampai jadi diamond. Jadi kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum.